Subhanahu wa ta'ala, mestilah kita lazim dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya kasihi Fadilatul Imam Syamil, kekanda kita, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, yang mana saya tak mampu menyebut nama anda satu persatu, akan tetapi tidak pernah kurang rasa hormat dan rasa sayang saya kepada kalian semua. Maka alhamdulillah, syukur kita pada Allah pada malam hari ini, di bulan yang penuh dengan keberkatan, di malam yang penuh dengan berkat. Amin Allahumma amin. Allah Ta'ala himpunkan kita, walau apa jua keadaan dan niat kita sekalipun, maka alhamdulillah kita berada dalam suasana yang baik, suasana yang kita berada dalam majlis zikir. Tanda-tanda orang tu Allah Ta'ala nak bagi kepada kemuliaan ialah Allah Ta'ala lazimkan dia dengan benda-benda yang baik, walaupun kadang-kadang secara terpaksa. Tetapi bila mana terpaksa itu dalam keadaan benda yang baik, maka itu tanda Allah Ta'ala nak jadikan kita sebagai orang yang baik. Maka tuan-tuan, ibu ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada malam ni kita boleh duduk dalam bilik ilmu, kita boleh main sembahyang jemaah. Nanti kita duduk bulan ni, kita ada tadarus. Bila main bulan Ramadan, kita boleh sembahyang, boleh puasa. Bukanlah disebabkan kita baik, tidak, tetapi itu disebabkan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia itu seorang presiden, kalau dia main sembahyang di masjid ataupun dia menunaikan sembahyang tak kisah di mana sekalipun, bukan disebabkan dia presiden, tapi disebabkan dia ialah hamba Allah. Kita main pada malam ni bukan sebab saya seorang guru, bukan sebab saya seorang anak, bukan sebab sebagai saya seorang orang yang ada jawatan, tapi kita main semua ni ialah sebab kita ialah hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada malam ni saya bukan nak main ngajak, tak. Saya pun masih lagi belajar. Tidak layak untuk saya gelarkan diri saya sebagai seorang guru, sedangkan ramai lagi orang alim, orang soleh yang layak untuk memberi ilmu kepada kita semua. Maka malam ni saya main sebagai seorang anak kepada ayah, sebagai seorang cucu kepada Tok Wan dan Tok Nek saya, sebagai seorang abang kepada seorang adik, main sebagai seorang adik kepada seorang abang, main sebagai seorang saudara kepada saudara dia, yang mana pada malam ni saya main tazkirah. Apa makna tazkirah? Tazkirah maknanya peringat. Kena peringat selalu. Sebab Tun Mahathir kata Melayu muda lupa. Bukan hanya Melayu, nama kata manusia, kita pakat-pakat lupa. Maka pada malam ni saya main nak peringat diri saya saja sebenarnya. Maka ibu ayah nak dengar gitu. Baik, jadi insya-Allah tajuk yang akan kita sembang pada malam ni, yang akan kita muzakarah pada malam ni, yang sama-sama kita nak peringat, yang diberikan oleh saya ialah tajuk Isra' wal Mi'raj. Maka saya pun tak tahu nak cerita apa Isra' Mi'raj ni, sebab apa ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan tahun dicerita oleh tuan-tuan guru kita. Maka pada malam ni kita nak tengok sedikit hikmah sebenarnya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang berlaku, yang Allah Ta'ala takdirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah hikmah daripada perjalanan itu? Adakah Nabi Isra' Mi'raj Nabi saja dapat manfaat? Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Quran, yang mana kita nak tengok hikmah daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Pada surah Al-Isra' yang pertama Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi. Hikmah yang pertama ialah Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, maha suci Allah. Maka di sini ialah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ialah untuk memperbanyakkan bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok dalam terjemahan, maha suci Allah dengan sebenar-benar penyucian. Tuan-tuan ibu ayah merahmati oleh Allah, kalau tikar sejadah kita kena tik kucing, bernajis, maka kita kena cuci. Baju kita kotor, bernajis, kita kena cuci. Rumah kita, kereta kita kotor, kita kena cuci. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kotor. Tidak layak kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni kotor. Tapi sebab apa kita kena mensucikan Allah? Bukan sebab Allah Ta'ala tu kotor. Allah Ta'ala kalau kita tak sucikan Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala tu maha suci. Akan tetapi
kita dituntut untuk bertasbih, menyucikan Allah, disebabkan hati kita yang terlalu kotor sampai kita tak nampak kata hikmah dan juga kesucian Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai hari ni yang di mulut subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Bila mana kita sebut subhanallah, bermakna maha suci Allah bersifat buta, maha suci Allah bersifat kak, maha suci Allah bersifat bisu, maha suci Allah bersifat miskin, maha suci Allah bersifat jahil. Kadang-kadang kita di mulut saja subhanallah, maha suci Allah bersegala sifat-sifat kekurangan, tapi kehidupan kita kadang-kadang kita buat macam Tuhan tu buta. Kita buat macam-macam, kita anggap macam Tuhan tak nampak pula. Sebab tu subhanallah, maha suci Allah dengan sebenar-benar penyucian. Ada orang merungut, lah, awak lah, awak lah, awak lah, awak lah. Ada orang yang takut untuk berinfak, ada orang takut untuk bersedekah. Takut apa? Takut duit dia habis. Maka dia sangka kata Tuhan tu miskin lagu kita. Maka bila mana kita sedar menyucikan Allah, maka kita tahu segala kemuliaan dan juga kebesaran ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang pertama ialah subhana, maha suci Allah. Kita kena memperbanyakkan bertasbih, banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Duk saja tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh pahala. No? Ada orang subhanallah duduk saja pi mana-mana, mulut tak terasa nak berzikir. Pi naik motor, Nana Penang kita, Hindustan. Sini nak pergi kerja tu, हमको हमी से चुरा लो atas motor, दिल में कहीं तुम छुपा लो, nyanyi. Duk perangat masak nasi di dapur kan. Maklum gigi tak ada dah, mak 60 dah, tapi kita berkenalan hanya dari laman muka-muka. Ya masya-Allah. Salah kan nyanyi? Tak salah, tapi kadang-kadang kita sikit-sikit menyanyi. Kalau menyanyi sikit-sikit tak apa, kita sikit-sikit menyanyi kan, kita ubah kebiasaan kita. Sebab apa? Malaikat pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala firman, waktu Allah Taala nak ciptakan kita manusia, maka malaikat tanya, wahai Allah, awak nak cipta manusia? Sedangkan manusia ni kalau hang ciptakan, tahu-tahu dah pok-pok ni akan menumpahkan darah, akan melakukan kerosakan atas muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Taala apa? Allah Taala cerita kata malaikat pun bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malaikat, satu hari Nabi berjalan dengan sahabat, maka lalu di satu perkuburan, Nabi ambil pelepah tamar, Nabi kerak dua. Maka kerak dua, satu Nabi letak di kubur hak sebelah ni, satu lagi Nabi letak di kubur sebelah ni. Maka sahabat tanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa yang kau buat ni wahai Rasulullah? Maka apa kata Nabi SAW? Pokok ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ada dalam kubur ni sedang diazab. Mudah-mudahan dengan berkat tasbihnya pokok mengalir ke dalam ahli kubur, maka mendapat dan ringan daripada siksa kubur. Subhanallah. Maka kubur yang pertama, sahabat tanya, kubur siapa ni? Nabi kata, yamshi bin namimah. Hak ni orang hak jalan merata cerok bin namimah, duk mengadu domba. Cerita pasal orang. Pi sana, pi sini, cerita pasal orang. Hari ni tak perlu berjalan, dia duduk dalam rumah tapi dia boleh cerita pasal orang. Hak orang di Korea pun kena. Masya-Allah, contoh. Nak kata apa? Mudahlah ni. Orang hak pertama yang diazab dalam kubur yang Nabi ada waktu peristiwa tu ialah orang yang yamshi bin namimah. Jalan merata cerok cerita pasal orang. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita duk cerita pasal orang, duk canang salah orang, duk cerita buruk orang. Dia kata, saya tak cerita benda hak salah. Saya cerita benar sungguh. Saya nampak Ustaz Farah dengan Ustaz Syamil lepas sembahyang Isyak, mereka duduk Ustaz Gam ni belakang, contoh. Orang sakan. Saya duk nampak kata ni, hak ni, dia dengan hak ni, dia pada buat lagu ni. Walaupun benda tu salah sekalipun, bukan tugas kita bawa mulut ke orang. Kalau benda tu salah, maka yamshi bin namimah. Kalau kata benda tu dia tak buat, maka kita dapat dua dosa. Nah, hak pertama kita duk pergi mengadu domba, hak kedua kita pergi fitnah dia pula. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingat,
Dosa kita dengan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala pengampun dan Allah Ta'ala sayang kat kita. Tapi dosa kita dengan manusia jangan kita mudah-mudah buat. Nah, kita buat pilah dosa macam mana pun yang menyebabkan kita dengan Allah Ta'ala, jangan risau. Bila sebut jangan risau, janganlah kita buat enteng pula, jangan buat lebih kurang dah. Tetapi nak abang kata apa? Rahmat Allah Ta'ala tu luar biasa. Rahmat Allah Ta'ala tu luas. Sehingga kan satu hari seorang alim jalan. Bila dia berjalan, lalu satu tempat berjalan dengan anak murid dia, berjalan dengan kawan-kawan dia. Bila dia nak pergi ke satu tempat, dia nampak seorang budak kena marah dengan mak dia. Mak dia marah. Mak dia ambil budak tu, tak di luar, kunci pintu. Budak ni pun raya. Dia pun berjalan. Tak apa, dia tengok keadaan tu berlaku. Bila dah selesai semua, dia balik mai tengok apa? Anak tu hak duk raya tak saat ni kena marah dengan mak, terlena depan pintu. Dia pun tunggu. Maka tak lama kemudian si mak kepada budak tu keluar mai, ambil budak tu papah dukung masuk dalam rumah, peluk cium sayang. Maka teriak orang soleh ni. Anak murid dia tanya, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan hang menangis? Sebab hang sedih ke tengok macam sinetron dengan Mak Endul dengan lagu mana ke? Tak, ni tak. Aku nangis sebab apa? Sebab ini baru kasihnya ibu. Anak tu meronta depan pintu, retuk, akhirnya mak keluar juga. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk depan pintu taubat Allah, retuk pilah lagu mana pun, 24 jam Allah Ta'ala akan terima kita. Tetapi subhanallah, berapa ramai hari ni yang melakukan dosa, saya sendiri. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kata kita tengah buat dosa, menyombong pula kita atas muka bumi, wala'iyyazubillah. Maka dosa kita dengan Allah Ta'ala boleh ampun. Tetapi ingat, dosa kita dengan manusia tidak akan ampun sama sekali, melainkan kita kena selesai dengan dia. Sebab tu saya selalu peringat, saya selalu pesan pergi mana-mana pun, kita jangan mudah-mudah cakap. Ada orang hari ni dia mudah-mudah bawa urusan dunia ke akhirat. Dia panah kat member dia, dia kata settle akhirat, dia kata kita jumpa sana. Dia panah. Kawan tu dia tumbuk dah, kawan tu tenjel kali dah, tiba-tiba kawan tu buat main balong dia, cincin besar lagi pada kawan dia. Kan, tak boleh buat apa dah. Repeat pun tak berani dah. Tuk ayah tu ramai belakang dah. Dia kata tak apa. Hang tunggu sat, kita settle akhirat. Tak kisah walaupun benda tu benda kecil. Tapi kalau kita sebut settle akhirat, Allah Ta'ala Maha Adil. Cuba bayangkan kalaulah nama kita dah kompom-kompom masuk syurga. Kod-kod di tangan kita ni ada satu nombor kertas macam kita pergi klinik kesihatan tu, kita duduk pergi bank ke, kita dapat nombor 5, 3, 2, 1. Jangan duk pergi tikam pula nombor tu. 5, 3, 2, 1. Muhammad Fawaz, Muhammad Syamil contoh. Ataupun Muhammad Fawaz, saya pun duk ye, seronok nak dia masuk syurga. Sama nak langkah, malaikat tampak lagi, jangan masuk lagi. Dia kata, hang ingat tak dulu hang pernah kata apa kat Syamil? Contoh Ustaz Syamil lah. Pasal saya kenal nama Ustaz Syamil, saya sebut tu kan. Contoh, hang ingat tak dulu hang kata apa dekat kawan hang? Settle akhirat. Lah ni dia tak settle lagi, hang kena tunggu dia. Naya nak kita? Naya. Kita duk nampak dah tu, kawan kita duk makan daging apa semua dalam syurga. Duk seronok-seronok apa semua dalam tu. Kita tak boleh masuk lagi. Pasal apa? Pasal salah mulut kita. Jangan buat lebih kurang. Sebab itu mahkamah Allah Qadi Rabbul Jalil. Allah Ta'ala adil waktu tu. Maka kalau kata contoh hak yang bolehnya lagu mana? Hang tak mau bayar tak apa, ikut suka hang. Aku minta dah, bagi pun tak mau. Contoh hutang lah, tak kisah ataupun apa-apa sekalipun, hak tu hang settle dengan Allah Ta'ala di akhirat, tu tak apa. Dia dengan Allah Ta'ala. Jangan nak kata kita settle akhirat. Kita settle akhirat, wajib kena jumpa dia. Tu nampak? Tu kaedah dia. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dosa kita dengan manusia wajib minta ampun. Kata guru saya, tidak diterima minta ampun dengan cara pukai. Macam kita duk buat akhir raya. Salam mak, cik minta maaf noh, hak mana saya silap kira kosong-kosong, duk kosong-kosong untuk mak dia. Tak boleh. Walaupun dengan siapa sekalipun, syarat minta maaf wajib sebut salah kita. Selagi mana kita ingat. Mak ingat tak waktu mak cek 16, cek sepak kepala mak. Mak ingat tak waktu mak cek 20, cek kerak kepala mak. Mak ingat tak waktu mak cek 25, cek bisa jentik telinga mak. Ni anak setan ni, bukan anak orang. Kan teruk sangat. Selagi ingat, wajib sebut.
Tak boleh mak, cik minta maaf lah, mana kira salah tak lama tu lah, kira habis lah, tak boleh. Oh, sampai macam tu. Ni ulama karang dalam kitab ni. Bukan kita lebih minta ikut dan lebih kurang ke tu. Sebab apa? Sebab kita buat salah dengan orang. Cuma diberi satu keringanan untuk kita tidak sebut. Sekiranya kita maklum dekat orang tu, contoh saya biasa buat naya kat Ustaz Syamil. Ustaz Syamil bawa keluar kata baru Viva kan, ataupun Azia baru. Tiba-tiba saya panah dengan dia, saya pergi toreh kata dia. 5 tahun dah. Tiba-tiba hari ni dekat kuliah saya nak minta maaf. Saya tahu dah Ustaz Syamil kalau saya bagi tahu dekat dia, paling kurang parang terbang mesti kena dia tengok saya. Hak tu jangan. Kalau saya bagi tahu dekat dia, paling kurang isteri saya janda. Hak tu jangan. Nampak? Kalau kata kita bagi tahu orang tu boleh mendatangkan benda lain mudarat pada hidup kita, maka tidak dibenarkan. Maka kita dibenarkan. Saya minta maaf no, salah silap saya selama ni. Saya tak tahu tapi saya rasa ada lah salah tu. Maaf no. Tu tak apa. Tapi kalau kata orang tu tak jadi lagu tu, sababnya masih ada, maka wajib kita sebut. Tu. Faedah minta maaf. Maka hak pertama kata Nabi, orang hak kena seksa dalam kubur ialah yamshi bin namimah, berjalan merata cerok cerita buruk pasal orang. Cerita canang sana sini. Ira Kazar dengan Syamsul Yusuf yang kahwin, kita yang kena naya. Kan? Marah serana. Habis kali-kali dengan Yusuf Hazlam pun kena. La ilaha illallah. Nampak? Kan? Itu contoh. Jadi kita hari ini kadang-kadang kita telinga kita, mata kita terlalu digembar-gemburkan dengan benda-benda yang tak baik. Ada orang sampai satu hari benda bergosip ni jadi ubat. Tak bergosip dia jadi macam makan nasi tak kenyang. Tidur tak lena, mandi tak basah. Sampai kadang-kadang dalam radio, dalam televisyen ada rancangan-rancangan nak cerita pasal orang. Pagi gosip, tengah hari gosip, malam gosip, makin gosok makin digosip. Oh dia. Kan? Ada program gosip pula. Nak abang kata betapa fitnahnya zaman kita. Hak kedua di sebelah, yang mana Nabi pacak sebelah lagi tamar. Maka sahabat tanya, ni siapa dia wahai Rasulullah? Nabi kata orang ini dia azab sebab apa? Saya minta maaf. Orang ni kencing tak basuh. Kencing tak basuh. Adapun kencing basuh sekalipun tapi kencing tak jaga. Kencing tambah-tambah orang lelaki. Orang perempuan dia tak ada kencing deri. No? Kencing deri habis. Menyerembiak habis kena kain-kain dia tak. Orang lelaki selalu jadi lagu ni. Dia kencing, dia trek merata. Prom sana, prom sini. Jaga-jaga. Ada orang dia tak kisah bab tu. No? Kencing, ayat kencing mercik kena seluar. Semayang tak sah, bawa najis. Duk pagi petang siang malam semayang tapi semayang tak sah. Maka Nabi habaq orang yang ni diseksa, diazab sebab apa? Sebab kencing tak cebok. Hari ni makin kaya kadang-kadang makin pening. Hotel 5 bintang, hak 3 bintang ada lagi. Cebok tak ada dah, tinggal pipe meh. Hak main naik 4 bintang sikit, pipe pun tak ada dah, tapi ayak tak ada lagi. Dia tembak weh. Kita pun terkejut. Oi. Main 5 bintang, pipe pun tak ada, ayak pun tak ada, pakai tisu weh. Allah. Lagi kaya lagi tak cerdik kadang-kadang, lagi tak bersih. Nampak? Bersih. Kena bersih. Itu sebab apa? Tanda untuk kita nak taharah. Jadi alhamdulillah kampung kita mendapat berkat. Sebab apa? Ada pengajian. Bila mengaji kita faham, kita tahu sah suci solat. Baik, subhanalladzi maha suci Allah. Bertasbih. Kan? Mulut dan lidah kita. Ada orang kadang-kadang tak mau bertasbih. Malaikat bertasbih menjadi mulia. Daun pokok bertasbih menjadi mulia. Bahkan ikan yang ada dalam lautan, fis sama'i wal bahri yusabbihullah laila wan nahar. Langit dan bumi, semua penduduk langit dan bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Sehingga kan dalam kitab cerita orang, kelebihan orang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Ikan hak yang ada dalam laut semuanya bertasbih dan mereka minta ampun kepada orang yang mengaji ilmu dan juga orang yang mengajar ilmu. Ikan tak berdosa. Kerja dia apa? Tak ada kerja apa. Kita tengok duduk dalam aquarium. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila kita main majlis ilmu, kita main mengaji ataupun orang yang mengajar ilmu, ikan hak yang ada dalam laut semuanya minta ampun pada kita. Subhanallah. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, saya bagi contoh. Kalaulah kita pergi Jeruk Madu Pak Li, tiba-tiba waktu tu siapa dia? Kita ambil absang sikit lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim main dengan semua.
anak beranak apa Nurul Izzah mai, Wan Azizah pun mai, semua mai, ramai-ramai. Tiba-tiba dia tengok Ustaz Syamil, dia panggil, "Assalamualaikum Syamil." Sonok Ustaz Syamil kan. Dia post status 40 hari 40 malam. Anwar Ibrahim bagi salam, Anwar Ibrahim bagi salam. Sonok. Pasal apa? Manusia, orang hebat bagi salam. Apa? Datin Sri Wan Azizah pula doa, semoga Allah Taala ampun dosa Syamil. Oh, sonok dia luar biasa. Update status, screenshot, print, buat frame bagi anak tengok. Pasal apa? Nak ada kenang-kenangan. Sonok tak? Sonok. Tapi tuan-tuan, contoh kita duduk meratok tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sebelah, Jeruk Madu Pak Di ada sebelah. Buah pelam cakap, "Ustaz Syamil, Assalamualaikum." Sonok tak? Orang tengok mana bagi salam ni? Orang tak tengok ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang tengok buah pelam cakap ni. Kita pergi market menanti, tiba-tiba ikan puyuh bagi salam, "Assalamualaikum Pak Long. Semoga Allah Taala ampun dosa Pak Long." Kita memang tak dengar, tapi hakikat dia lagu tu. Kita mengaji ilmu, orang yang kelebihan mengaji ilmu, ikan mai tasbih kat dia, ikan mai istighfar untuk dia, subhanallah. Maka mai pilihlah macam mana sekalipun orang, dia orang saleh, dia orang alim, dia tok guru, kita minta doa dia, belum tentu Allah Taala kabul doa dia. Sebab apa? Dia juga manusia. Tetapi kalau ikan minta ampun untuk kita, nescaya Allah Taala akan dengar doa dia. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, bila kita main majlis ilmu, tak kisah tak mana pun kita pergi, walaupun di rumah, tuntut ilmu ada dua jalan. Yang pertama, jalan yang main secara nyata, ataupun jalan tengok majlis ilmu melalui TV, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Itu pun dikira majlis ilmu. Sebab tu kata Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal kita Allah Taala kira dengan niat kita. Ada orang main surau pasal apa? Dia duduk di rumah maklum hinggap, dia kata, "Baik kau main duduk di surau." Kan? Hak maklum pula buat Pak Long main rumah. Dia kata, "Maklum Allah hari ni." Oh, gelang baru. Kita maklum rasa hangat. Dia kata, nak main tunjuk ke gelang. Ada orang main pasal apa? Main satgi nak boleh makan cemen. Ada main macam-macam. Maka bila kita dah duduk dalam ilmu, kalau tadi niat kita lain, cepat-cepat kita istighfar, minta ampun. Sebab apa? Orang yang akan mendapat kemuliaan ialah orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka tuan-tuan, hak kedua ialah orang yang tidak menjaga kencingnya. Maka dalam ayat ni, subhanallazi asra bi'abdihi, Allah Ta'ala mengajak kita, Allah Ta'ala banyak kita untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting hidup kita dengan tasbih. Ada orang tak mau, rasa berat lidah dia, kalau tasbih pun tak bunyi apa. Kadang Alhamdulillah ingat hilang ni. Dah tasbih betul. Sebab lidah kita yang mana basah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lidah itulah akan mendapat kemuliaan. Ada orang tak mau, tapi subhanallah, bila mana matinya nanti, dia baru dia tahu. Sayangnya lidah yang dia ada tak guna untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk yang kedua. Tak ada mau 10 minit ni. Subhanallazi asra bi'abdihi. Hak yang kedua Allah Ta'ala apa? Allazi asra, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maka hikmah yang kedua daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala nak apa kita? Hidup kita semua ditentu oleh Allah. Allah Ta'ala tentu belakang lah. Hidup mati kita Allah Ta'ala tentu. Rezeki kita Allah Ta'ala tentu. Asra bi'abdihi, yang mana Allah Ta'ala tentu segala-galanya. Maka kita ni jangan sibuk sangat, kita jangan duk pening kepala sangat, duk fikir benda hak bukan kerja kita. Kerja kita usaha, doa, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kalut, sibuk, pening sampai tak semayang. Tu pening apa pun kita tak tahu. Pening semua, masya-Allah. Maka asra bi'abdihi ialah orang itu kita kena sedar bahawasanya kehidupan kita semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan duk pening-pening dah. Allah Ta'ala tok belaka dah. Baik. Asra bi'abdihi. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala declare pada malam tu, orang yang paling hebat martabatnya bukanlah presiden. Orang yang paling hebat martabatnya bukanlah raja. Orang yang paling hebat kedudukannya bukanlah Perdana Menteri. Orang yang paling hebat kedudukannya bukanlah ustaz. Orang yang paling hebat kedudukannya bukanlah bukanlah JKK, YB dan sebagainya. Tapi orang yang paling dekat dan hebat di sisi Allah ialah abdun, hambanya Allah. Allah Ta'ala habaq, malam tu aku memperjalankan hamba aku. Nah, abang kata apa? Pangkat yang paling besar di sisi Allah ialah hamba Allah.
tak guna. Kalau kita ada pangkat besar-besar pun, tapi kita tidak menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sombong jadi harta dunia, jadi hamba dunia. Ada orang sombong jadi hamba kepada pangkat. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, kalaulah kita baru main semayang 50 tahun, 60 tahun, baca Quran tiap hari, semayang sunat tak tinggal, kita sombong dengan orang disebabkan amalan kita, kita kena tahu iblis dan syaitan, langit pertama sampai langit ketujuh, tak ada satu inci pun yang iblis tak pernah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis aware pada kita. Langit pertama sampai langit ketujuh, tak ada pun satu inci mana tempat yang iblis tak pernah sujud pada Allah. Bermakna amalan iblis lebih hebat daripada kita. Kita baru semayang 60 tahun, kita sombong dah, maka teruk kita lagi pada iblis. Itu kita kena ingat. Ada orang sombong dengan ilmunya, maka kita kena tahu iblis ialah makhluk Allah paling pandai lagi sebelum kita. Iblis pandai lagi. Bila mana Allah Ta'ala panggil a'immah, malaikat-malaikat hak besar-besar ni, ada Jibril, Mikail, Israfil, 10 hak besar ni, hak duduk depan mereka Azazil. Tu surat beranak lama. IC baru dia tukar nama syaitan. Tu. Kita kena tahu Azazil tu nama iblis. Kita duduk dengar sedap Arab kata, aku nak buat nama anak aku Muhammad Azazil. Ni ya, punca nama tu. Azazil tu nama iblis. Nama iblis syaitan sebelum tukar surat beranak. Jadi syaitan cerdik, alim. Kalau dia tak cerdik, dia takkan boleh kacau kita. Kalau dia tak cerdik, dia takkan boleh kacau kita. Bermakna dia cerdik, maka kita jangan sombong. Ada orang berasa sombong dengan pangkat dan jawatannya. Firaun lagi hebat daripada kita. Tapi sebabkan sombongnya pada Allah, Allah Ta'ala bagi mati tu, lalu tu telan rumpai. Kan? Maka subhanallah, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala habaq kata apa? Orang yang paling hebat, paling dekat, paling mulia di sisi Allah ialah hamba-Nya Allah. Maka tuan-tuan kita tengok balik, aku ni lagu mana? Kita ni lagu mana? Kita hamba siapa? Bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kalut buat apa? Maka kata ulama senang je kita nak tengok kita hamba siapa. Bila mana main waktu semayang, kita duk kalut buat apa? Dan waktu kita kalut tu, kita sanggup tinggal tak benda tu? Masya Allah. Saya sendiri pun. Tu kata malam tu peringat diri saya maknanya. Jadi orang yang paling dekat ialah hamba. Dan orang yang layak masuk syurga Allah hanyalah hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hang masuk dalam kalangan hamba aku, baru hang layak masuk dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan kita tengok balik. Kita kena tahu, kadang-kadang orang ni bila dia tengah susah, dia tengah tak ada duit, dia kata apa? Kalau aku kaya, aku nak sedekah banyak-banyak. Kalau time miskin tak sedekah, jangan harap time kaya nak sedekah. Ada orang harap kaya baru nak sedekah. Kalau time miskin, time tak ada duit, tak sedekah. Jangan harap time kaya kita nak sedekah. Bila kita dah ada duit, kadang-kadang kita rasa kuat nak bagi. Waktu tu tahulah bahawasanya kita lebih hamba kepada dunia. Saya sendiri pun tengok dalam dompet, kadang-kadang tu bila mana kita nak infak, tabung masjid lalu, apa semua lalu, kita cari hak benda hak paling tak elok ni. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, saya tak ingat dah ayat tu Pak Ustaz. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, apa dia kata? Wala yatayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Allah Ta'ala kata apa? Wala yatayammamu, jangan kamu pilih-pilih. Kadang-kadang kita ni nak bagi kat orang, kita nak bagi kat orang tu, benda tulah hak paling buruk. Tabung masjid lalu keluar dompet, cari duit RM1 hak paling lama, hak paling masam. Hak lembek lah, tak larat nak beri. Tok siap kira-kira cari berapa lembek. Basah duk abang ada punya lama dekat punggung kita. Bukan hijau, bukan kata biru dah, purple dah dia tu, sama dengan duit 100. Tu dia. Punya lama. Kan? Hak muka ke benar pun tak ada lah. Tanjak pun tak ada, tinggal tengkuk ya orang ni. Dia tak tahu tengkuk sebelah. Punya berkira kita. Sebab tu kata guru saya, hari ni ramai kita salah pada bab bersedekah. Tu kita nak cerita lain. Hak tu cerita waktu bulan Ramadan ni. Baik. Jadi kita sedekah
Kadang-kadang orang takut untuk bersedekah. Sebab apa? Takut miskin. Sedangkan kata Nabi SAW, ma naqasu malin minas sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang itu daripada hasil sedekah dia. Baik. Maka hamba yang paling dekat, kita mai semayang, kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, menunjukkan kita hambanya Allah. Hebat pergi tangan mana pun kita. Dia kata, hari ini saya baru dilantik menjadi hakim negara. Sombong contoh, kan? Saya hari ni nak semayang, saya tak mau sujud atas lantai. Pasal apa? Ni tempat semua orang pijak, semua orang sujud. Saya hebat sikit, saya nak sujud atas meja. Boleh tak? Tak boleh. Saya nak sujud di dinding, tak boleh. Hambanya Allah macam mana sekalipun, dinding lantai kita ialah tempat untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pula. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Laila, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan malam. Hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana ada satu orang Nabi yang tenggelam dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, iaitu Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Yunus alaihi salam. Ataupun anak-anak kita nyanyi apa? Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Wahai kawan-kawan, janganlah gentar, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Malam, di malam hari, di tengah lautan, ditelan dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih, duk pi tang mana pun tetap menjadi hamba-Nya Allah, tawakkal lillahi ta'ala. Maka di malam hari ni Allah Ta'ala mention cerita apa kat kita? Nak abang kata kemuliaan dan juga kepentingan malam hari. Ramai hari ni kita kunci jam, bangun malam tengok FIFA, Manchester lawan, contoh lawan dengan Liverpool. Ada orang bangun malam makin kencing. Ada orang bangun malam pi dapur minum yang sejuk, masuk tidur balik. Ori tak? Ori. Sedangkan malam hari ialah benda ataupun makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia Allah Ta'ala bagi kita. Sebab tu hari ni kata ulama, ramai orang merungut macam-macam masalah. Ihla, awak layang ni, semua merungut. Dia kata banyak sangat masalah saya. Tapi kadang-kadang bukan masalah kita yang banyak, tapi sujud kita yang kurang. Kita duk rasa masalah kita banyak, sebenarnya tak banyak pun. Sujud kita yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, pengajaran keempat yang kita dapat pada malam ini ialah pada malam harinya. Ibu ayah, kalaulah kita bangun malam, gunakan semaksimal yang mungkin. Walaupun tak larat untuk kita bangun semayang, tapi gunakan malam itu sebagai qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Qiyamul lail bermakna mendirikan malam. Qiyamul lail bermakna menghidupkan malam. Walaupun contoh, kan, dia bangun malam, celek-celek, Allah, tidak boleh pahala. Sudah dikira sebagai orang yang qiyamul lail. Dia bangun saja, celek saja, buat benda baik walaupun satu, walaupun sikit, itu dikira qiyamul lail. Ada orang celek-celek, Allah, pasal apa? Terkejut tengok bini dia. Siang hari macam Rapunzel, malam hari macam Mak Lampir, contoh. Allah Akbar, tak apa, terkejut pun Allah, boleh pahala. Ni haram semua, lena pula, habis rugi lagu tu saja. Maka di malam hari kita gunakan sebaiknya. Maka ibu ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita celek mata boleh tengok lagi isteri di sebelah. Ibu-ibu, kalau kita celek mata boleh tengok lagi Pak Long di sebelah. Kalau kita celek mata masih lagi tengok jam duk TikTok. Bukan suruh tengok TikTok. Bangunlah sembahyang. Kalau kita celek mata masih tengok lagi kipas duk pusing, bangunlah sembahyang. Kalau kita celek mata boleh tengok lagi dinding rumah kita, bangunlah sembahyang. Jangan sampai satu masa, satu saat kita dicelekkan oleh Allah Ta'ala, kanan kiri kita tanah ke semua. Maka waktu tu kita akan rasa menyesal, sebab kita tak guna ke maksima malam hari kita. Maka tuan-tuan, ibu ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mulai hari ni
Nah, kita nak masuk bulan Ramadan. Sebab tu Nabi minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi minta pada Allah supaya kuatkan momentum pada bulan Rajab lagi. Sebab bila mana kita masuk Ramadan, kalau Rajab kita dah kuat, insya-Allah Ramadan kita akan cepat. Sebab tu saya kata, kalau kita nak tunggu kaya pun kita nak sedekah, time miskin kita tak sedekah. Jangan harap time kaya kita nak sedekah. Kalau Ramadan baru kita kalut nak buat semayang, baru kalut kita nak buat tadarus, baru kalut kita nak buat macam-macam. Kalau lah ni kita tak mula, jangan harap Ramadan kita nak boleh buat. Lagi kita kalut. Dia kata lah ni tak dan, tak apa Ramadan dan. Tak. Mai Ramadan dia kalut pula. Dia nak jadi dropship baju raya, dia nak jadi dropship kuih raya, macam-macam lagi. Dia nak pergi jual teh bunga, semua punca semua tu. Nampak? Jadi kita kena mula dah daripada lah ni. Dan kita gunakan malam hari kita dengan sebaiknya. Bangun malam, berdoa, merintih, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab antara orang yang paling dekat dengan Allah ialah di saat mana wan nasun niyam, waktu manusia tidur, dia bangun untuk merintih, merayu pada Allah. Ibu ayah dirahmati oleh Allah, kita tak boleh cerita pasal orang. Kita duk buka Facebook kita panah kat kawan. Contoh saya panah kat Ustaz Syamil. Ustaz Syamil lagi dia tak aku yang kena. Contohlah Ustaz Syamil. Saya duk panah kat Ustaz Syamil. Saya buh di Facebook. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun Ustaz Syamil tu buat benda yang salah pada diri saya tak boleh cerita kat orang. Apatah lagi benda yang dia buat tu baik tapi saya cerita buruk pasal dia. Tapi di malam hari, siapa-siapa buat kita, siapa-siapa lukakan hati kita, itulah saat kita nak mengadu pada Allah. Minta ke Allah Ta'ala. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Yang kelima, masuk waktu dah. Minal masjidil haram il masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu ila akhir al-ayah. Allah Ta'ala cerita kat kita kepentingan masjid. Orang mukmin, maka hidup kita mesti kena dekat dengan masjid. Kadang-kadang orang payah nak pergi masjid, akhirnya sombong-sombong macam mana pun balik-balik kena duduk di masjid. Maka tuan-tuan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita ajak diri kita. Ni adik-adik, anak-anak kita ni, saya pun dah ada anak lah ni. Dulu main bujang lagi. Dah main ada anak, daripada duduk start, duduk ulang alik, start main sini, kalau ketir main sini, dah boleh pindah main duduk di sini dah, senang. Kan? Saya bila saya berkahwin, ada anak, baru saya tahu, tanggungjawab. Maka tanggungjawab kita, ibu ayah, kita kena kenalkan anak-anak kita. Cinta kepada masjid, sayang kepada majlis ilmu, kena tahu. No? Sebab apa? Allah Ta'ala cerita tentang masjid, kemuliaannya masjid. Dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Masjid Nabawi, semua berpusat di situ. Nak cerita pasal perang, nak strategi perang, semua di situ. Pasal orang-orang sahabat-sahabat Nabi hak kaya-kaya, cerita pasal apa berniaga apa semua, nak atok strategi, nak bagi kembang bisnes dan sebagainya. Semua di situ. Semayang di situ, puasa di situ, pusat zakat, kaunter zakat, semua di situ. Orang muda, orang tua, semua seronok main masjid. Maka kita kalau yang ada dalam ni, kita ahli masjid, orang masjid, kita ada jawatan dan sebagainya, buat masjid kita sebagai one stop center untuk orang suka main. Antaranya kita tengok ni TikTok Ustaz Firdaus Firabib, kan, Masjid Al-Bushra Mabuk. Ada kadang-kadang setengah masjid tu pening. Bukan masjid tu pening, orang dalam masjid tu kadang-kadang pening. Saya biasa pergi kuliah satu tempat, muda kita. Dulu naik motor X5 lah, ni upgrade sikit dah, kata kancil. Upgrade sikit dah tu. Tu pun kata kancil pun korak dah tu. Dia kata. Baik, naik motor. Dulu saya habis kelas, kadang-kadang pergi kuliah mana-mana, saya tak pakai lah terus baju Melayu. Jadi saya buah baju dalam ataupun saya pakai baju biasa. Sampai kadang-kadang saya pergi sampai awal, saya masuk, ada 2, 3, 4 orang, 4 long duduk di luar. Saya parking motor, dia pun tengok atas bawah. Tengok saya, Assalamualaikum. Tengok saya kata, ada tengkorak ke mana ke di badan aku kan. Dia buat tak tahu, dia tengok. Saya kira mungkin pencen askar tu, mungkin. Dia duduk tu. Saya bagi saya pom tak apalah. Penyeh pom tak. Saya pun masuk belayak semua, tukar baju pakai, bos serabang bos sikit, keluar. Betul, lo ustaz. Oh, ustaz. Nampak? Mindset orang kita kadang-kadang rosak. Kita jangan tu. Kadang-kadang budak-budak main. Ni bomel apa ni nak belah tamu masjid ya. Tu dia jahat mulut. Budak tu tengok masuk tu. Jangan.
Kadang-kadang tu bila budak-budak main awal depan, halau, belakang. Dia duduk luar nak belah rokok dia semua, lagi orang nak komat semua, kalau masuk duduk halau budak tu, jangan, tak boleh. Walaupun dia budak, semayang dia sah. Kalau dia main depan, dia duduk depan. Tu cerita dia. Dan kita buat lebih kurang, jangan. Bagi orang suka kat tempat kita. Kita jangan buat masjid macam rumah kita. Ada orang dia buat masjid macam rumah dia. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, ustaz nak ceramah tak boleh, hak ni tak boleh, duit simpan. Orang duk sedekah, duk minta duit masuk tabung tapi tak guna duit. Jangan. Surau kita alhamdulillah walaupun kecil, ada kapet, ada aircon, buat kuliah, alhamdulillah. Maka kita kena hidupkan suasana tu bagi orang anak-anak kita ke depan masih dekat dengan masjid. Sebab salah satu tanda akhir zaman apa dia? Banyak masjid yang gah-gah dibina tapi hanya tinggal tiang untuk siok. Orang tak mai. Maka ibu ayah dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Isra ni, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni, antara hikmah Allah Ta'ala bagi kita yang kelima ialah kita, kehidupan kita dengan masjid tak boleh pisah. Mai. Ada orang kadang-kadang tak mau main masjid, tak berasa nak main semayang, tak berasa nak main imrah masjid, tak berasa nak dekah ke apa kan. Akhirnya balik kena pergi masjid kan. Silap-silap mati orang nak kena pergi usung dia pula, nak kena pakai van juga kan. Tak ada. Maka kita jangan sombong. Kita tengok balik hidup kita. Sebab apa? Di saat mana kita kadang-kadang kita tak mahu duduk belakang imam, akhirnya kita akan main, kita duduk depan imam tu. Belagak, hidup belagak, mati pun belagak juga. Di saat kita masuk dalam kubur, ulama cerita apa? Dalam sains pun, ulat dalam kubur, dalam tanah, dia akan bau 3 km. Kalau kita mati tang ni, kubur masjid Semang Jaya ada. Kubur ulat tu duk bau dah. Kalau waktu tu, kalau kata ulat tu duk shopping di Lotus, dia duk bau dah. Ada orang main dah. 3 km dia boleh bau dah bau kita. Dalam masa tak sampai 1 hari, ulat boleh telan rapat kita punya isi. Maka jangan sombong. Saya kena peringat, ibu ayah kita kena peringat, wahai Fawaz, hari ni aku ada tangan hak elok, nanti tangan ini akan menjadi makanan cacing. Hari ni aku ada rumah yang hebat, rumah itu aku akan tinggal. Kita balik tengok rumah kita, kita balik tengok dapur kita, kita balik tengok laci kita. Maklum, kalau suka tengok wow shop, go shop, balik tengok kotak-kotak hak susun rumah tu, semua aku akan tinggal. Kita ada kereta baru, kita ada jam baru, kita beli handphone baru, kita beli apa semua baru. Semua benda kita akan tinggal. Maka yang balik waktu tu hanyalah kita dengan Allah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Nabi kata kalau mati seorang anak Adam, potong semua amalan dia kecuali 3 benda. Walidun salihun yad'u lahu wa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Maka sehingga kan kata ulama dalam Allah Ta'ala firman Al-Quran, kalaulah waktu saat kita dah mati nanti itu, ataupun saat kita nak mati, kalau kita tahu waktu itu kita dah mati, kita, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala rakam balik kata-kata orang yang mana bila dah mati dia rasa rugi. Macam mana Ustaz? Fa'asaddaqu walan yuakhir Allah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, saya tak ingat lah ayat tu. Waktu tu orang yang dah mati, dia kata apa? Saya ingat Ustaz. Apa dia? Bukan dia? Hak satu lagi tu. Allah, saya tak ingat dah ayat tu. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa banyak tengok TikTok. Baik, makan benih banyak. Baik. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata contoh apa? Orang yang dah mati, dia akan sebut balik kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau boleh tolong lambatkan sikit masa aku mati, untuk aku bersedekah kepadamu ya Allah. Apa dia ayat tu? Saya tak ingat dah. Depan kepala dia tak ingat dah. Tak apa. Di situ nak abang kata apa? Orang yang dah mati, bila dia mati baru dia tahu. Sayangnya masa hak dia hidup, walaupun dia kata wahai Allah, pendekkan sikit saja, walaupun satu saat aku nak sedekah, nak sedekah, nak beramal soleh. Maka tuan-tuan, kata Nabi SAW, hindarilah diri kamu, selamatkanlah diri kamu walaupun dengan sebelah tamar, kata Nabi SAW. Walaupun kita mampu sedekah, nak amat miskin sungguh waktu tu, hanya ada sebiji tamar dah. Nabi kata, kalau boleh nak sedekah sebelah, hang makan sebelah bagi kat orang.
Sebab apa? Itulah benda yang akan menyelamatkan kita. Maka tuan-tuan ibu yang dirahmati oleh Allah, semua para nabi pernah di-Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim di-Mi'rajkan oleh Allah taala di saat mana dilempar ke dalam api. Yang mana Nabi Ibrahim duduk di atas bukit, depa buat satu api. Bermakna api itu bukan kecil, bukan api seperti api kriket tu dah. Api yang besar. Dibangunkan dalam satu kolam yang besar, api letak Nabi Ibrahim atas bukit pakai terbih depan. Macam yang geribet tu. Masuk dalam tu, maka itulah pertama kali dalam sejarah api menjadi sejuk. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim dimi'rajkan oleh Allah. Seperti mana Nabi Yunus dimi'rajkan oleh Allah pada saat kena telan ikan nun. Semua para nabi pernah dimi'rajkan, tetapi hanya ruh berjumpa dengan Allah. Tetapi Nabi kita SAW ruh dan jasad. Sebab kata ulama, bila mana Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi'abdihi, bila mana sebut perkataan abdun, hamba, bermakna ada tubuh, ada ruh. Ada orang duk kata Nabi ni naik ruh saja. Kalau ruh memang tak ada pertikaian. Bahkan orang Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal pun takkan bertikai. Sebab kita boleh cerita kat isteri kita. Saya bangun, saya cerita kat isteri saya, semalam pergi Cameron Highland. Saya duduk di Penang, duduk Cameron Highland. Dia gelak, dia tak gelak. Pasal tak ada masalah, ruh memang boleh pergi merata. Tapi hak yang orang duk nafi kata Nabi ada peristiwa Isra' Mi'raj, sebab Nabi kata semalam aku pergi, diri Nabi pergi. Maka itulah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang paling mulia, yang paling lengkap, yang paling sempurna, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sendiri jangan lupa, kita tetap akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ruh kita bercerai dengan badan. Maka selagi mana hayat di kandung badan, kita gunalah sebaik-baiknya. Masa yang kita ada, umur yang kita ada, harta yang kita ada, anak beranak yang kita ada. Ya? Maka insya-Allah tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dapat mendekatkan kita, diri kita, hidup kita sehari semalam, kita makin banyak bertasbih pada Allah. Kita sedar bahawasanya kehidupan kita telah diatur oleh Allah. Yang keduanya, kita tahu bahawasanya diri aku ialah hamba-Nya Allah. Yang keempat apa dia? Kita menggunakan malam hari kita dengan sebaik yang mungkin. Dan yang kelima, kita mendekatkan diri kita dengan masjid dengan sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Maka di luar sana ibu ayah, saya ada buat main satu doa, lupa nak masuk. Doa atas kerusi tu dekat tabung tu. Doa tu keluaran baru, ambil lah belanja mana pun ambil, bawa balik. Kita cetak 50,000, tinggal sikit ya. Hak ni tinggal lebih kurang tak sampai 10,000 tak saja. Ni saya buat main, ni ambil malam ni ayah, ibu-ibu ambil pergi banyak-banyak. Tak kena bayar duit sekupang, tak kena bayar. Nah, ambil buat balik, bagi dekat orang. Nah, kalau mungkin tuan-tuan ibu ayah nak cetak tak dan tak sempat, mungkin duit tak ada, maka kami tolong cetak, bagi ke orang, anak beranak ada bagi, suruh amal doa tu. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun tuan-tuan tak cetak, tapi tuan-tuan tolong pergi bagi, tuan-tuan dapat pahala. Orang amal doa dapat boleh pahala. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, di tangan saya ni Muqaddam bersama Usmani juz amma, juz 30. No? Daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas, dan ditutup dengan doa khatam Quran. Yang seronoknya apa dia? Ada ayat Quran, ada terjemahan. Ada ayat Quran, ada terjemahan. Jadi kita boleh pakai untuk versi Ramadan kita. Jadi kalau beli, bila nak kena baca, jangan tunggu Ramadan. Baca daripada hari ni. Mula beli, baca aman insya-Allah. Jadi berapa ringgit ni? Segak comel lagu ni RM50 ke? RM40? Tak, RM10 saja. Satu naskah RM10, tuan-tuan beli, duit tuan-tuan akan masuk dalam tabung pembangunan. Tapi kalau beli sekali, jangan buang dalam tabung, kena bagi kat saya. Sebab kita kena asin duit ni. Baik, jadi insya-Allah siapa-siapa berminat, saya tahu keluar, duk ada di kereta, sekali pergi di kereta saya senaskah RM10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa datuk nenek moyang kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran taulan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa rakan-rakan kami ya Allah.
ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, Kau jinakkanlah nafsu kami yang terlalu liar ini ya Allah. Kau terangkanlah hati kami yang terlalu gelap ini ya Allah. Kau lembutkanlah hati kami yang terlalu keras ini ya Allah. Kau pandanglah hati-hati kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, dengan keberkatan bulan Rajab dan Sya'ban ini ya Allah, dan akan datangnya bulan Ramadan ini ya Allah, maka Kau hidupkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Kau berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan amal saleh ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkan maksiat demi maksiat telah kami lakukan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah. Kami menedah tangan kepadamu ya Allah. Kami merayu merintih kepadamu ya Allah. Kau dengarlah doa kami ya Allah, kerana sesungguhnya Engkau Maha mendengar ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, Kau kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, kerana sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan segala hajat-hajat ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami ini punya penyakit ya Allah, maka Kau sembuhkanlah ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami ini punya hutang ya Allah, maka Kau lansaikanlah ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami ini punya masalah ya Allah, maka Kau tunjukkanlah jalan keluar buatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau lah yang Maha mengetahui segala isi hati kami ya Allah. Kau tenangkanlah hati kami ya Allah. Kau tenangkanlah jiwa kami ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertaat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang beriman kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah. Kami menedah tangan kepadamu ya Allah. Tangan kami yang berlumuran dengan dosa dan maksiat ini ya Allah. Kadang-kadang dengan tangan kami ini ya Allah, kami melukakan hati saudara kami ya Allah. Kadang-kadang dengan mulut dan lidah kami ya Allah, walaupun lidah kami lembut ya Allah, tapi sangat tajam kami melukakan hati ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal afwa minkum. Saya minta maaf banyak kasak bahasa terkena mana pihak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimussalah.